Sudah hampir 5 rantai berjalan. Datuk tidak juga menuturkan sesuatu. Saya masih lagi bersabar menantikan jawapan darinya. Tetapi lama-kelamaan rasa sabar itu segera bertukar menjadi rasa cemas dan takut. Mungkin Datuk tersinggung atau mungkin dia marah dengan pertanyaan yang saya ajukan kepadanya. Tak apalah. Apapun yang akan terjadi, terpaksa saya hadapi. Sesungguhnya, saya ingin mengetahui sesuatu dengan jelas dan mengapa secara tepat. Saya kira apa yang saya lakukan itu memang wajar. Fikir saya sendirian. Imam dia bagi duit yang dikumpul dari derma para jemaah. Tanpa diduga Datuk bersuara, melenyapkan kebimbangan yang bersarang dalam dada saya. Berapa yang dia dapat tu? Tu aku tak tahu. Biasanya tak banyak. Tak banyak tu berapa pula tu? Saya terus mendesak. Kamu ni suka sangat bertanya. Kamu tahu tak? Dia cuma ambil duit tambang dia datang dan balik. Kemudian dia ambil 3-4 ringgit untuk beli beras. Kalau macam tu, sampai bila-bila pun dia tak senang. Dia bukan nak cari kesenangan. Dia mahu menyebarkan ilmu agama pada umat Islam. Itulah sumbangan dia. Kamu harus tahu, setiap kita yang hidup ni, bila mati nanti akan disoal apa sumbangan kita pada agama dan manusia. Kalau macam tu sampai bila pun dia takkan senang. Kamu ni? Datuk terus menengking saya. Saya terdiam. Sesungguhnya saya terkejut dengan perubahan sikap Datuk yang dari ramah bertukar menjadi bengis dan marah-marah. Aku tak mahu kamu tanya tentang guru tu. Dia tu tak mengharapkan wang ringgit dari hasil usaha dia, kata Datuk, dan saya mula mengetahui punca Datuk menengking saya. Dia mengajar dengan ikhlas. Dia tak mengharapkan wang ringgit, kata Datuk lagi, mengulangi apa yang telah diucapkannya. Begitu. Tapi ada juga orang yang mengajar agama kerana duit, kan? Itu bukan mengajar, namanya tamar. Kalau bukan mengajar, nak sebut apa pula tu? Jangan kamu tak tahu. Itu namanya gunakan agama untuk cari duit. Itu perbuatan tak ikhlas. Faham? Jangan kau tanya lagi hal-hal macam tu lagi. Baiklah, tu. Perjalanan seterusnya terasa sunyi. Cuma kicau burung yang terdengar. Saya mengambil sikap mengunci mulut dan berazam tidak akan menyoal Datuk hingga sampai ke kaki tangga. Tanpa diduga, Datuk bersuara. Kamu balik dulu. Aku ada hal ni. Tu nak ke mana? Aku nak pergi ke kaki bukit. Nak tengok jerat yang kamu tinggalkan petang semalam. Baiklah, Tok, balik dulu. Lepas tu, kita pergilah sama-sama. Tak payah. Beritahu pada nenek kamu, aku akan ke sana. Jangan. Jerit Datuk. Mukanya nampak merah. Saya segera mempercepatkan langkah ke rumah. Dalam macam melangkah itu, saya terpandangkan sepasang anak kucing bermain-main di tepi jalan. Timbul keinginan untuk menangkapnya. Saya terus mendekati dan sepasang anak kucing itu melompat ke dalam semak. Saya terus memburu. Rupa sepasang anak kucing itu sungguh menarik. Berbeza dengan anak kucing peliharaan. Bulunya memikat dengan jalur yang besar dan terang. Makin saya kejar, makin manja sepasang anak kucing itu melompat-lompat di hadapan, seolah-olah mencabar saya supaya menangkapnya. Kegairahan saya kian menjadi untuk memiliki dan memelihara sepasang anak kucing tersebut. Kerana asyik memburunya, 2-3 kali saya terjatuh. Akibatnya, kain yang saya pakai terus koyak. Begitu juga dengan baju. Songkok yang dipakai tidak lagi berada di kepala. Dah hilang. Entah di mana jatuhnya, saya sendiri tak tahu. Pedulikanlah dengan songkok. Tiba-tiba saya dapati diri saya sudah berada jauh dalam hutan. Saya tak mahu sorot kembali, walau apa pun yang terjadi. Sepasang anak kucing itu mesti saya tangkap. Badan saya mula berpeluh dalam sinar matahari yang kian panas. Dalam keadaan yang tercungap-cungap itu, hutan tebal, saya redah. Sepasang anak kucing itu berhenti dari berlari, masuk ke kawasan yang ditumbuhi dengan pepokok kecil. Tidak jauh dari pepokok kecil itu terdapat pula sepohon pokok yang amat besar. Akar-akar berjuntaian di dahan kerana daunnya terlalu lebat.
Sinar matahari tak sampai ke kawasan tanah di bahagian pangkal pokok. Walaupun begitu, keadaan sekitar kawasan bawah pokok itu kelihatan bersih. Dalam sekelip mata sahaja, sepasang anak kucing itu hilang di pangkal pokok besar. Saya kira anak-anak kucing itu pastinya menyembunyikan diri di dalam lubang yang terdapat di perdu pokok. Saya melangkah dengan perlahan-lahan. Saya berusaha supaya ranting dan daun kering yang dipijak tidak mengeluarkan bunyi yang akan mengejutkan anak-anak kucing tersebut. Hidung saya mula terhidu bau yang kurang menyenangkan. Saya yakin bau itu adalah bau binatang. Tetapi saya tidak dapat memastikan apakah bau itu dari binatang yang berbahaya atau sebaliknya. Kerana mahu menangkap anak-anak kucing, bau tersebut tidak saya perhiraukan. Saya terus berjalan membungkuk menyusup di bawah akar-akar yang berjuntaian. Secara mendadak sahaja hati saya ini berdebar. Kaki saya tidak berdaya untuk melangkah. Perkara yang tidak pernah terlintas di dalam otak, kini wujud di hadapan mata. Badan saya berpeluh. Ya Allah, Kau selamatkanlah aku dari kecelakaan dan bencana ini. Sesungguhnya kerana gagal mengawal nafsu dan keinginan membuatkan aku jadi susah mencari celaka sendiri. Tolonglah. Suara batin saya terus meraung. Badan terus menggigil. Perlahan-lahan saya rendahkan badan lalu duduk di balik pokok besar. Saya kumpulkan tenaga untuk memulakan langkah 1000. Ternyata saya tidak berupaya berbuat demikian. Saya rasa maut sudah hampir benar dengan saya. Dalam keadaan terdesak, saya teringatkan surah Al-Fil. Kata Datuk, kalau surah itu dibaca dalam keadaan diri kita yang terdesak pula, boleh menguatkan jiwa, berani menghadap sesuatu dengan cekal. Dengan tergetar-getar, saya menyebut surah Al-Fil yang bermula dengan Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya ulang ayat itu berulang kali. Rasa gemetar pun hilang. Saya serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau janji saya mahu mati di pangkal pokok besar ini, saya tetap terima. Kalau saya terselamat, saya bersyukur pada Allah kerana usia dilanjutkan lagi. Perlahan-lahan saya bangun dan merenung ke arah tanah yang agak lapang. Saya perhatikan sepasang anak harimau. Yang pada awalnya saya sangkakan anak kucing. Bermain-main dengan ibunya. Ekor ibunya bergerak-gerak. Sesekali menampar dan menggigit badan anaknya yang nakal. Entah macam manalah, ibu harimau itu terpandang ke arah saya. Dia segera bangun dan membuka mulut, memperlihatkan gigi dan lidahnya. Semuanya terpaksa saya hadapi dengan tenang. Hati saya ini tak pernah penat membacakan surah Al-Fil. Satu saat, mata saya dengan mata harimau itu bertentangan. Perlahan-lahan harimau itu merendahkan badan, berguling-guling di bumi, bermesra dengan sepasang anaknya yang comel. Saya segera meletakkan telapak tangan ke bibir. Saya terkejut melihat perangai harimau beranak dua itu tidak mempedulikan kehadiran saya. Ternyata harimau itu tidak mahu menjadikan diri saya sebagai musuh utamanya. Saya harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Ketika itu juga, saya teringatkan kata orang-orang tua yang berbunyi, musuh jangan dicari, tua jangan ditolak. Berpegang pada kata-kata tersebut, saya segera berundur setapak demi setapak. Setelah dihitung, lebih dari 20 tapak saya undur ke belakang dan yakin harimau itu tidak akan mengikuti saya. Cepat-cepatlah saya memusingkan tubuh, iaitu membelakangi harimau, lalu memulakan langkah 1000. Saya terus memecut dengan sekuat hati bagaikan tidak cukup bumi. Sambil berlari, saya merenung ke belakang. Bimbang kalau harimau beranak dua itu menyusuri jejak langkah saya. Sampai di satu selekor kecil yang kerap digunakan oleh orang-orang kampung sebagai jalan pintas pergi ke hutan mencari rotan, saya toleh ke belakang. Dalam perhitungan saya, itulah renungan terakhir untuk harimau dan anak-anaknya. Beberapa langkah dari selekor kecil itu adalah kawasan perkampungan yang subur dengan pepohon pisang dan perdu tebu. Aduh! Saya terasa bahu sebelah kanan terlanggar sesuatu yang lembut dan badan saya ikut jatuh bersama benda yang saya langgar itu.
Apa yang saya lihat ialah kepulan awan putih. Saya tak berdaya mahu merenung ke kiri dan ke kanan. Bila saya gerakkan anggota tubuh, saya terasa sakit. Dalam keadaan yang agak cemas itu, saya terasa benda yang saya langgar itu bergerak lemah. Serentak dengan itu, saya terdengar desir nafas. Allahu Akbar. Maafkan saya, tiba-tiba saja saya terkejut. Aduh, baiklah kita teruskan ya. Apakah desir nafas itu dari manusia atau dari ular sawa? Timbul pertanyaan dalam diri. Kata orang, hembusan nafas ular sawa yang tertindih tidak jauh bezanya dengan hembusan nafas manusia. Saya jadi panik dan saya kira saya jatuh atas lingkaran badan ular sawa. Saya tak berani menggerakkan badan dan saya pasrah pada Allah. Saya segera membayangkan, sebentar lagi ular sawa yang tertindih itu akan membelit tubuh saya, lalu menjerutnya dengan sekuat hati. Segala tulang temulang saya akan remuk, badan menjadi lembek dan ular itu akan menelan saya secara perlahan-lahan. Benda yang saya tindih itu terasa bergerak dan sepasang tangan memeluk tubuh saya erat-erat. Saya cuma meronta. Sehelai daun tebu jatuh ke atas pipi kiri. Saya mula terasa miang. Wah, ini dia punya dialog kasar. Saya tak berani. Saya tak nak sebut lah kasar ni. Saya ubah sikit bagi lembut. Tak gunalah kau Tamar. Lari tak tengok orang. Terdengar rungutan. Serentak dengan itu badan saya diangkat dan ditolak ke kanan dengan kuat. Saya jatuh atas dedaun tebu kering. Saya terpaksa bangun perlahan-lahan di perdu tubuh. Kamu ni tak ada otak lah. Sambung Mazlan lalu mencabut golok perak di pinggang. Saya lihat mukanya bercalar terkena tebu muda. Bajunya koyak, kain ikat kepalanya pula terlucut. Kalau orang lain, aku tikam kamu dengan golok ni sampai terburai isi perut. Kamu tengok tu, botol kopi aku dah pecah. Nasi bekal aku habis berterabur atas tanah. Lanjut Mazlan yang kerja sehari-hariannya mencari rotan. Saya terdiam. Saya lihat air kopinya yang meresap ke bumi. Saya lihat juga bekalnya yang bertaburan. Timbul rasa belas dalam hati. Kamu bayar semua ni? Mazlan mula mengugut. Aku tak sengaja lah. Tak sengaja kepala bapak kamu. Wih, kasar dia punya dialog ni. Maafkanlah aku Mazlan, aku tak sengaja. Tak gunalah kau ni. Kutuk Mazlan. Cakap jangan sembarang cakap. Silap cakap buruk padanya. Rasa marah mula meruap dalam dada saya. Terasa malu dan hilang harga diri bila disebut bodoh dan sial. Mazlan yang lebih besar bentuk tubuhnya itu saya renung. Ada mata, kau tak tahu nak guna. Lari membabi buta, inilah akibatnya. Ada otak, tak tahu guna. Mazlan membakar perasaan saya dengan kata-kata yang amat menyakitkan. Kamu juga tak tahu gunakan mata. Kalau kamu gunakan mata, tentu kamu boleh mengelak bila aku datang. Saya meningkah. Kata-kata itu menaikkan kemarahan Mazlan 100%. Matanya tidak berkedip merenung muka saya. Mazlan menerpa ke arah saya sambil mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Bila dia menjatuhkan goloknya ke arah bahu kanan saya, cepat-cepat saya mengelak dan melepaskan buah silat lalu menendang tangan yang memegang golok. Mazlan terdorong ke kiri. Mata goloknya yang tajam sempat merebahkan 5 batang tebu dalam sekelip mata. Andainya saya tidak sempat mengelak, bukanlah satu perkara yang mustahil kalau tali perut saya bertaburan atas bumi. Mazlan yang marah itu terus bangun serta-merta. Dia membuka silat. Saya tergamam tahu. Bukanlah mudah untuk menentang kawan seperguruan. Masing-masing tahu kelemahan dan kelebihan rentak serta langkah masing-masing. Siapa silap membaca langkah dan lambat bertindak, orang itu pasti akan tewas. Jaga kamu Tamar. Mazlan terus menyerang. Saya mengelak lagi sambil menyusun langkah di balik batang tebu. Mazlan bertambah marah. Dia tahu saya cuba menjadikan batang-batang tebu yang tumbuh itu sebagai perisai. Dia terpaksa merebahkan batang-batang tebu terlebih dahulu sebelum menguluskan bata goloknya ke tubuh saya. Mazlan terus bertindak macam orang gila. Semua batang tebu yang saya jadikan perisai habis rebah ke bumi. Saya dah terdesak. Kamu, aku langgar kamu tadi kerana harimau kejar aku lah. Saya menjerit. Langkah silat dan gerak tangan Mazlan yang pantas bergerak terhenti serta-merta. Apa Tamar?
Aku dikejar harimau lah, sebab itulah aku lari. Tamar, suara Mazlan lemah. Golok di tangannya terlepas. Harimau, aku dikejar harimau. Saya bersuara dengan keras dan berpusing ke kanan lalu lari. Tamar, nanti dulu, pekik Mazlan. Saya terhenti berlari dan menoleh ke arahnya. Aku tak boleh tunggu kamu, Mazlan. Aku takut ni. Tunggulah, aku maafkan kamu. Janganlah tinggalkan aku. Suara Mazlan bertambah lantang. Rasa belas timbul dalam hati. Ingin sekali saya memenuhi permintaannya. Macam mana? Bila sudah berdekatan, dia bertindak lain pula. Mana tahu dia terus menyerang. Mungkin saya menemui ajal di hujung goloknya ataupun cedera parah. Cakapnya bukan boleh dipercayai. Hati manusia ini selalu berubah. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, ada baiknya saya melupakan tentang dirinya. Pergi jahanamlah dengan Mazlan. Saya membuat keputusan yang nekat. Maafkan aku lah, Mazlan. Aku tak boleh nak tolong kamu ni. Jerit saya lalu membuka langkah semula. Melihat saya tidak mahu menunggunya, Mazlan segera renung kiri dan kanan dengan wajah yang amat cemas. Beberapa detik kemudian, Mazlan terus membuka langkah 1000. Saya lari ke arah rumah Datuk dan Mazlan lari ke rumahnya. Dia terus berteriak sepanjang masa berlari. Tolong! Harimau masuk kampung! Teriaknya bertali-tali, berjaya menarik perhatian para penduduk kampung. Mereka keluar beramai-ramai ke halaman rumah dengan rasa terkejut dan hairan. Beberapa orang dari mereka yang turun ke sawah dan ke kebun pagi itu terpaksa membatalkan rancangan mereka. Anehnya, tak sampai setengah jam kemudian, keadaan kampung menjadi haru biru. Berbagai cerita yang menakutkan mula timbul. Dah 2 orang dibaham harimau keramat, kata seorang penduduk yang datang mengadu pada Datuk. Saya yang kemenatan terus duduk di kerusi kayu dekat tiang seri di bawah rumah. Datuk pula yang kebetulan baru sahaja pulang dari melihat jerat di kaki bukit termenung sejenak. Wajah penduduk kampung yang singgah di kaki tangga direnungnya. Jadi, kamu ni nak ke mana? Tanya Datuk. Nak ikut orang-orang kampung menghalau harimau keramat dan nak ambil mayat orang yang dibahamnya, terang penduduk tersebut. Saya melagakan gigi atas dan gigi bawah 2-3 kali. Baru setengah jam saya meninggalkan pinggir hutan. Pelbagai cerita telah terjadi. Siapa yang kena baham harimau tu? Zahrin, anak Alang Usman. Mana kamu tahu? Soal Datuk bersungguh-sungguh. Rasa penat yang menguasai diri saya beransur kurang. Saya lihat beberapa orang kampung membawa kayu dan parang berlari ke arah pinggir hutan. Datuk jadi cemas melihat keadaan tersebut. Aku ni baru je balik dari kaki bukit. Aku tak nampak apa-apa. Datuk menarik nafas sambil menggaruk pangkal dagunya. Itu saya tak tahu. Orang-orang kampung semuanya dah bersiap sedia nak halau harimau. Dari mana kamu tahu semuanya ni? Datuk mula mencukir rahsia. Si Ramli bagi tahu. Dia dapat cerita dari si Suhaimi. Dan Suhaimi pula dapat tahu dari Syamsuri. Syamsuri pula dapat cerita dari siapa saya tak tahu. Orang itu menelan air liur. Di mukanya terbayang keresahan. Tidak suka dirinya disoal macam tu. Kalau awak nak ikut, marilah. Saya nak bantu orang kampung. Kemudian nak cari mayat si Zahrin. Orang itu memberi kata putus lalu melangkah meninggalkan Datuk. 2-3 kali Datuk gosok pangkal hidung. Dia jadi serba salah. Hati menyuruh pergi, sedangkan fikirannya menyuruh dia bersabar. Setelah ditilik dan ditimbang dengan teliti, Datuk membuat keputusan untuk mengikut kata hatinya. Datuk segera mengikut langkah lelaki itu. 2 kali saya memanggil nama Datuk. Sayang 1000 kali sayang. Panggilan saya tidak dapat ditangkap oleh gegendang telinga Datuk. Dia memburu lelaki itu. Mereka ni bersatu dan melangkah seiring sebaik saja sampai dekat pokok tualang yang mati pucuknya. Rasa sesal mula bertandang dalam hati. Kerana penat berlari, saya tidak dapat menerangkan keadaan sebenar pada Datuk. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Perkara yang wajar dibuat. Ikut Datuk dan lelaki itu. Terangkan keadaan sebenar pada mereka. Itulah keputusan yang saya nak ambil. Tanpa berlengah-lengah lagi, saya terus mengejar Datuk. Bukanlah mudah mahu mendekati mereka. Mereka sudah terlalu jauh.
Saya terus berlari. Saya berazam bila Datuk menoleh ke belakang, saya akan melambaikan tangan ke arahnya. Apa yang saya harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Datuk dan lelaki itu sampai juga ke pinggir hutan, iaitu di tempat saya melanggar mazlan hingga jatuh. Bila saya sampai ke tempat tersebut, Datuk dan lelaki itu sudah meninjau ke arah lain, melihat batang-batang tebu yang bersepah. Badan saya berpeluh. Saya lihat ramai orang kampung di sana. Beberapa orang dari mereka memikul senapan kampung yang berlaras 1 dan 2. Sebahagiannya pula membawa kayu dan parang panjang. Keadaan di situ memang kelihatan sibuk. Semua yang hadir di tempat kejadian ni, Allahu Akbar. Semua yang hadir di situ bercakap besar. Masing-masing mahu membantai harimau jahanam sampai mampus. Beberapa orang pemuda membawa pula buluh kuning yang sudah ditajamkan. Kamu hidup lagi ya? Tadi diorang kata kamu dibaham harimau. Badan kamu tu dah dibawa harimau ke dalam hutan, kata Syaril lalu melihat tubuh saya atas bawah. Dia bagaikan tak percaya yang dirinya sedang berhadapan dengan kawan sekampung yang pernah bermain gasing dan guli, malah pernah bertumbuk kerana kalah main congkak. Dari mana kamu dengar cerita ni, Syah? Jaafar, dia yang dapat cerita daripada Mazlan. Syaril terus memerhatikan pakaian saya yang terdapat kesan tanah dan koyak. Dia melihat lengan kanan saya luka dan bercalar. Wajahnya menjadi cemas. Kau dah berjaya selamatkan diri daripada harimau. Kau gunakan ilmu silat menentang harimau. Kau ni memang handal lah, jerit Syaril hingga menarik perhatian orang lain. Dalam beberapa detik saja, saya terus dikerumuni oleh orang-orang kampung. Saya jadi resah. Terasa seram sejuk bila bercupak-cupak biji mata orang kampung tertumpu ke arah saya. Dari raut muka dan gerak-geri beberapa orang dari mereka tu secara terang-terangan mengagumi kehebatan saya. Mulut Syaril yang tidak terkawal itu terus memuji-muji diri saya. Dalam keadaan yang serba tidak kena itu, saya lihat Datuk dan kawannya berdiri tidak jauh dari hadapan saya. Mana satu yang betul ni? Tadi orang ni mengatakan Zaharin anak Alang Usman yang dibaham harimau. Sekarang dah lain pula orangnya. Datuk melangkah setapak, memisahkan dirinya dari kumpulan orang ramai. Jari telunjuknya masih lagi mengarah kepada lelaki di sebelahnya. Siapa di antara kita yang berbohong? Perkara mati jangan dibuat main-main. Boleh menyusahkan orang yang hidup, terutama kepada keluarga yang terbabit. Sambung Datuk lagi. Semua wajah orang kampung ditatapnya satu persatu. Kamu, Syah. Jari telunjuk Datuk menghala ke arah Syaril. Jumpa Jaafar dekat mana? Lanjut Datuk lagi. Dekat kedai, dia dapat cerita daripada Mazlan, jawab Syaril dengan tenang dan penuh keyakinan. Orang kampung berpandangan sesama sendiri. Mereka masih lagi tertanya sesama sendiri, macam mana cerita seperti ini boleh tersebar dengan luasnya. Itu dia Zaharin, kata salah seorang dari kumpulan orang kampung. Semua biji mata tertumpu arah selatan. Zaharin berjalan dengan tenang keluar dari rerumpun pokok kecil sambil membuka kain ikat kepalanya. Dia mula mendekati kumpulan orang-orang kampung. Apa ni? Kenapa berkumpul? Ada apa-apa masalah ke? Tanyanya. Kami dapat tahu yang kamu ni dibaham harimau, jawab rakan Datuk. Dibaham harimau? Siapa yang bagi tahu? Zaharin keheranan. Mazlan, jawab Datuk. Ni mengarut ni. Memang kami berdua nak ke hutan mencari rotan. Saya masuk ke hutan dulu dan berjanji dengannya bertemu di tempat biasa. Zaharin berhenti bercakap. Sepasang matanya merenung tepat ke wajah saya. Dia menarik nafas dan melepaskannya dengan perlahan. Hati orang-orang kampung terus berdebar menanti cerita darinya. Saya tunggu-tunggu dia tak datang. Jadi saya keluar ni nak cari dia lah, terang Zaharin dengan wajah yang kesal. Dia sendiri terasa aneh, macam mana cerita dirinya dibaham harimau boleh timbul. Kau ni sebenarnya salah faham. Bila dah salah faham, kita pula tak mahu mencari macam mana punca salah faham tu boleh timbul. Datuk bersuara dengan rasa yang kecewa. Tanpa disangka-sangka, sepasang mata Datuk tertumpu ke arah saya. Yang kamu ni, apa kena cala balar? Pakaian koyak rabak, apa pasal? Apa tadi kamu tak terus pulang ke rumah ke? Saya tergamam dengan pertanyaan yang tidak diduga sama sekali keluar daripada mulut Datuk.
Saya renung ke arah Syaril, minta simpati dan bantuan darinya. Kamu mesti selesaikan perkara ni. Terangkan pada kami kedudukan sebenar. Macam mana kamu dengan Zaharin disebut-sebut sudah dibaham harimau? Terdengar suara dari arah belakang. Saya renung ke muka Datuk. Dia nampak serius, tunduk merenung ke bumi. Ceritakanlah, kami nak tahu siapa yang bawa cerita palsu ni. Terdengar lagi suara dari arah belakang. Ya, kami nak tahu. Sahut dari sebelah kiri pula. Saya menjadi serba salah. Macam ni, saya tidak berdaya untuk meneruskan kata-kata. Diganggu oleh bunyi sorakan yang kuat dari arah pangkal kampung. Saya segera menoleh ke arah tersebut. Apa yang saya lihat amatlah mengejutkan. Mazlan dipegang oleh beberapa orang lelaki dan dibawa ke arah kami. Mazlan meronta-ronta dan cuba menendang ke kiri dan ke kanan. Usahanya itu tidak mendatangkan apa-apa hasil. Orang-orang kampung yang memegangnya bukan orang lain, tetapi adalah dari keluarganya sendiri. Sekarang ni terangkan pada kami, macam mana perkara ni boleh jadi? Usman, iaitu abang Mazlan yang paling tua bersuara. Mazlan merenung ke arah saya. Kau terangkanlah Tamar, katanya. Aku? Mazlan? Yalah, siapa lagi kalau bukan kamu? Saya berkata, lalu renung muka Datuk perlahan-lahan dan Datuk menganggukkan kepala, suruh saya tunaikan permintaan Mazlan. Semua orang-orang kampung yang berada di situ menatap muka saya kembali. Tadi balik daripada masjid, saya nampak anak harimau. Saya ikut sampai dalam hutan dan tengok ibunya. Kemudian saya lari kerana takut. Masa lari itulah saya terlanggar dengan Mazlan. Dengan tenang saya memulakan cerita. Semua orang kampung terdiam. Masing-masing pasang telinga mahu mendengar cerita dari saya. Tangan Mazlan tidak lagi dipegang oleh keluarganya dan dia dilepaskan. Miang daun tebu jelas kelihatan lekat di pipi dan baju Mazlan. Lengan dan pipinya calar-balar. Ada kesan luka di pangkal kening kirinya. Bila saya langgar Mazlan, dia terus marah dan nak tikam saya dengan golok. Saya sambung kembali cerita yang terputus. Lepas tu apa yang terjadi? Soal abang Mazlan. Kami bergaduh. Masa bergaduh tu saya bagi tahulah Mazlan ada harimau kejar saya. Mazlan terkejut. Masa Mazlan tergamam itulah saya tinggalkan dia. Kamu lari ke mana? Datuk ajukan pertanyaan. Saya lari ke rumah. Mazlan saya tak tahu ke mana dia pergi. Habis tu, siapa yang bagi tahu orang-orang kampung tentang harimau yang mengganas? Lelaki di sisi Datuk menyoal. Saya terdiam dan terfikir bahawa soalan yang diajukan itu ada kena mengena dengan diri Mazlan. Jadi ada baiknya Mazlan menjawab pertanyaan tersebut. Saya yang bagi tahu. Saya menjerit sepanjang masa saya berlari. Saya bagi tahu, harimau, harimau. Mazlan menyelesaikan kebuntuan yang bersarang dalam hati saya. Habis. Macam mana boleh timbul aku yang kena baham harimau? Mendadak saja Zaharin menyoal. Saya lihat Mazlan menarik nafas yang lemah. Masa lari tu, saya jumpa Jaafar dan dia tanya pasal kamu. Aku katalah kamu dekat hutan. Itu saja. Dengan penerangan Mazlan itu, kesilapan kian tersela. Dan tanpa diduga, Jaafar yang ada dalam kumpulan orang kampung itu tampil ke hadapan. Cakap Mazlan tu betul. Apa yang saya dengar saya bagi tahu orang kampung. Saya cuma tambah sikit cerita tu dengan menyebut mungkin Tamar mati dibaham harimau. Begitu juga dengan Zaharin yang ikut Mazlan ke hutan. Entah macam mana cerita tu boleh berubah begitu jauh. Jaafar bersuara dengan rasa penuh kesal. Orang-orang kampung yang berada di sana segera menggelengkan kepala. Beberapa orang dari mereka segera mencampakkan kayu yang mereka bawa ke dalam hutan. Manakala yang memikul senapang terus mengeluh dengan penuh rasa kesal. Semua terjadi kerana tak ada usul periksa. Terlalu cepat bertindak ikut perasaan. Apa salahnya bila dah dengar khabar ada yang kena baham harimau, pergilah tanya keluarganya dulu sebelum bagi tahu orang lain. Lelaki di sisi Datuk melepaskan kehampaan. Di wajahnya terbayang rasa kecewa yang amat sangat. Mungkin dia merasa dirinya bersalah kerana menyampaikan berita yang tak tepat kepada Datuk dan kemudiannya mengheret Datuk kemari. Tak apalah, jadikanlah semuanya ni satu pengalaman dan pengajaran.
Di masa-masa akan datang jangan kamu ulangi, ujar Datuk dalam nada suara yang lembut. Dengan penuh hormat, Datuk menggesa orang-orang kampung yang berkumpul itu supaya bersurai. Permintaan Datuk diperkenankan. Kerana marah dileteri oleh Datuk agak lama, saya mengambil keputusan memprotes perbuatannya itu. Saya mengelakkan diri dari memandang wajahnya serta tidak mahu bertutur walau sepatah pun perkataan dengannya. Sejak lepas makan tengah hari, saya terus meninggalkan rumah, menghabiskan masa dengan kawan-kawan bermain catur di bawah pokok cempedak dekat surau. Jemu bermain catur, kami pula bermain gasing atau godam. Kawan-kawan bagaikan bersimpati dengan saya. Tak seorang pun yang mahu bertanya berhubungan dengan peristiwa pagi tadi. Mereka melupakan terus bagaikan peristiwa itu tidak pernah terjadi. Tamar, aku nak cari kerja. Kau nak ikut tak? Najib, iaitu anak anggota polis yang baru bersara membisikkan ke telinga saya. Saya tergamar sebentar. Otak saya digap berfikir, apakah cadangan Najib itu wajar saya terima ataupun tolak. Kerja apa kau nak minta? Aku nak minta polis. Aku dapat tahu tak lama lagi polis nak cari orang baru. Aku nak minta kerja tu di Al-Usta. Kenapa nak pergi sana? Al-Usta tu jauh lah, Jib. Di sana peluang aku cerah. Peluang kau cerah di sana? Saya bertanya hairan, sukar untuk menerima alasan yang dikemukakan oleh Najib. Mungkin dia mahu bergurau dengan saya. Mungkin kerana Najib tidak mahu rancangannya diketahui oleh kawan-kawan yang lain. Dia segera menariklah tangan saya menuju ke warung Wak Dola. Kami duduk di bangku yang agak tersorok dari pandangan orang ramai. Najib minta 2 cawan kopi sambil memberitahu saya. Kamu jangan bimbang, Tamar. Hari ni aku belanja kamu. Tapi kamu mesti ingat, aku cuma belanja minum je ya. Kalau kamu makan kuih, sendiri bayar ya. Aku tahu kamu tu bukannya ada duit sangat. Kamu tu bijak, jawab Najib berjenaka. Serentak kami ketawa. Beberapa detik kemudian, air kopi yang dipesan diletakkan Wak Dolah atas meja di hadapan kami. Sebab aku nak ke Al-Usta kerana harapan aku nak dapat kerja tu cukup cerah. Najib membuka rahsia. Mungkin saya tahu kedua orang tua Najib ni berasal. Memang saya tahu kedua orang tua Najib ni berasal daripada Al-Ustar. Datang ke kampung kelahiran saya sejak Najib dilahirkan. Kedua orang tuanya mahu memperjudikan nasib di rantau orang. Mereka membeli tanah sawah dan ternyata usaha kedua orang tua Najib itu berhasil. Dari sekeping tanah, mereka berjaya membeli berpuluh keping tanah sawah dan jadi orang yang agak kaya dan ternama di kampung saya. Bapa saudara aku jadi OCPD di Al-Usta. Dia boleh tolong rekomenkan aku. Kalau kamu mahu, dia boleh tolong. Satu cadangan dan harapan yang amat baik dari Najib. Soalnya, apakah Datuk bersedia mengizinkan saya pergi ke Al-Usta untuk mengikut Najib? Macam mana? Nak ikut tak? Tanya Najib. Aku kena tanya Datuk dululah. Kalau dia tak izinkan macam mana? Aku tak pergilah. Tapi kamu kan nak jadi polis, bukan macam tu? Tentu. Saya menganggukkan kepala. Najib terus menghirup air kopi. Otak saya pula terus bekerja untuk mencari jalan bagaimana mahu memujuk Datuk. Kalau permintaan saya tidak diperkenankan, apakah yang wajar saya lakukan? Kalau Datuk kamu tak kasih, kamu lari saja dari rumah ikut aku. Najib memecahkan kebuntuan yang bersarang dalam kepala saya. Itu satu cadangan yang baik, tapi sulit untuk aku kerjakanlah, Najib. Tak sulit. Kau bukannya lari untuk selama-lamanya. Larilah sehari 2 untuk cari kerja. Sama ada dapat kerja atau tidak, kau balik juga ke rumah. Betul juga cakap kamu tu, Jib, kata saya riang. Susulan dari keringan itu, cepat-cepat telapak tangan Najib saya sambar. Buat seketika, tangan kami bergoncangan, mata berpandangan penuh sejuta makna. Jadi, berjaya, sahut Najib. Senyum kami pun bertambah lebar. Serentak kami menghirup kopi dalam cawan hinggakan habis. Bila kita nak mulakan? Saya menyoal tanpa sabar. Aku tulis dulu surat aku ni pada bapa saudara aku. Bila pemilihan tu nak diadakan? Bila dapat jawapannya, kita teruslah pergi. Kau jangan main dan tipu aku. Tidak, aku janji, jawab Najib.
Lagi sekali telapak tangan kami bercantum dan bergoncangan. Warung Wadolah kami tinggalkan. Saya mula membayangkan betapa hebatnya saya memakai pakaian seragam polis dengan kayu cota di pinggang. Bertindak cergas menangkap orang jahat. Saya tersenyum sendirian.